Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam pengajian kitab Nahwu Al-Ajrumiyah, iaitu matan asas yang perlu dipelajari oleh pelajar-pelajar ilmu berkaitan dengan ilmu nahwu. Dan alhamdulillah kita telah pun sampai kepada perbahasan, itu dah selesai pada perbahasan alamatur rafa'. Alamatu ar-rafa', bagaimana telah kita sebutkan, ada empat tandanya, iaitu fathah, dhammah, alif dan juga nun. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan masuk pada perbahasan yang seterusnya, iaitu perbahasan yang membahaskan tentang tanda-tanda yang masuk kepada nasab. Baik. Tanpa kita buang masa, kita terus masuk kepada kitab, tengok kitab masing-masing. Kita dah berhenti pada walin nasbi khamsu alamatin. Bagi nasab ada 5 tanda. Itu walin nasbi bagi nasab. Itu bagi tanda-tanda yang mansub ada khamsu alamatin, ada 5 tanda dia. Lalu pengarang telah sebutkan al-fathatu. Tanda kita tulis an-nasbu ada 5 tanda. Yang pertama adalah al-fathah. Al-fathah. Wal alifu. Yang kedua tanda alif. Yang ketiga wal kasratu. Yang ketiga tanda kasrah. Yang keempat wal ya'u. Yang keempat tandanya ialah ya. Yang kelima tandanya hazfun nun. Hazaf nun. Apa itu hazaf nun? Dibuang nun. Hazaf tu buang. Hazaf tu maknanya ialah buang. Lalu buang apa? Buang nun. Buang nun di hujung kalimah tu. Gitu. Lalu kata pengarang fa ammal fathatu. Sekarang nak bahaskan yang pertama, yang fathah. Maka fathah itu fa ammal fathatu, maka adapun fathah itu fatakunu alamatan linnasbi, maka menjadilah fathah itu alamatan, satu tanda, linnasbi bagi nasab, fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat. Baik, kalau untuk kita nak mudahkan gambar rajah, kita akan buat tanda yang pertama adalah tanda fathah. Tandanya adalah fathah. Ini tanda fathah lah. Al-fathah. Fathah menjadi tanda bagi nasab. Bagi nasab. Pada 3 tempat. 3 tempat ni kita baca dia dengan nasab. Ataupun kita boleh baca dia dengan nasab. Yang pertama fil ismil mufrad. Yang pertama pada isim al-mufrad. Apa contoh isim al-mufrad? Seperti kita panggil Allahumma salli Zaidan. Zaid. Kita panggil Zaid. Jadi yang minggu lepas kita mengaji, boleh jadi tanda bagi marfu' juga. Rafa', iaitu Zaidun. Pada isim mufrad seperti kata nama, rajulun, sayyaratun, boleh juga kita baca dengan apa? Dengan fathah. Fathatin ataupun fathah lah. Rajulan, Zaidan, apa tu? Zaidan, rajulan, apa lagi contoh dia adalah Amron. Itu seperti isim mufrad, kata nama yang perseorangan. Isim kata nama, mufrad yang perseorangan, yang bukanlah tunjuk pada ramai, tak tunjuk kepada seorang, tunjuk kepada seorang. Semestinya satu kereta, saya itu satu kata nama untuk satu benda, gitu. Jadi apa? Menjadi tanda bagi nasab isim mufrad, fathah. Di antara tanda-tanda dia, bukan tanda, fathah, adanya alamat fathah di akhir kalimah ni yang menunjukkan kata nasab pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Baik, kita bagilah contoh Zaid lah. Zaid kita boleh baca dengan Zaidan. Macam mana boleh baca dengan Zaidan akan datang nanti insya-Allah. Lalu tanda yang kedua adalah wa jam'at taksir dan jamak taksir. Jamak
taksir. Jamak taksir. Misal dia adalah ar-rijal. Ar-rijal. Boleh dibaca dengan ar-rijala. Contoh ayat, ra'aitu ar-rijala. Aku telah melihat akan lelaki. Jadi ar-rijala dibaca dengan mansub bil fathah. Mansub, tanda mansub dia adalah fathah. Baik, Zaidan. Kalau kita nak bagi contoh dia, ra'aitu Zaidan. Aku telah melihat Zaid, si Zaid. Jadi baca dengan Zaidan. Kenapa kita kata dia maf'ulun bihi mansub? Apa tanda mansub dia? Fathah. Gitu. Yang ketiga, wal fi'lil mudhari'i, dan fi'il mudhari' idza dakhala. Idza maknanya apabila. Apabila telah masuk alaihi, ke atasnya. Nya tu balik pada mana? Ke atasnya fi'il mudhari' tadi tu. Itu masuk ke atas fi'il mudhari' itu nasibun, salah satu daripada yang menasabkan. Itu dia apa kita panggil huruf-huruf nasab. Huruf-huruf yang mana masuk tu, maka dia akan merubah fi'il setelahnya menjadi nasab. Walam yattasil bi akhirih syai'un, dan tiada bersambung dengan akhirnya dengan sesuatu apapun. Misalnya tanda akhirnya tu tanda apa, sambung dengan tanda musanna ke, tanda kata dua, ataupun hujung tu sambung dengan tanda jamak ke, tak ada. Macam contoh apa? Contoh kita buat ayat, saya nak makan. Saya nak makan. Jadi kita akan buat ayat. Saya tulis dulu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Contoh dia, saya nak makan. Uridu. Uridu, saya nak. An, huruf nasab. Akula. Kalau asalnya kita akan baca dengan akulu. Yang mana fi'il mudhari', yang mana tak masuk apa-apa amil kat dia. Sekarang ni ada masuk amil. Ini kita panggil huruf an ni, huruf an nasab. Bila masuk huruf an nasab, akulu tu berubah menjadi akula. Jadi akula kita akan kata apa? Akula ni adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', akala yakulu jadi akulu. Fi'il mudhari' mansub. Mansub. Ini mansub. Sebab apa? Tanda nasab. Mansub apa? Mansub bi'an. Wa alamatu nasbihi, dan tanda bagi nasab dia adalah fathah. Tanda bagi nasab dia ialah fathah. Itu yang satu. Jadi ini apa? Kita dah boleh tanda bagi fathah. Baik, seterusnya kita buang masa, kita nak masuk kepada tanda yang seterusnya pula. Kita dah habis perbahasan fathah. Seterusnya kata pengarang, wa ammal alifu, dan adapun alif itu, fatakunu alamatan, maka menjadilah alif itu satu alamat, satu tanda. Alamat, tanda, macam itulah. Lin nasbi, bagi nasab, fil asma'il khamsah. Jadi ada berapa tanda dia? Satu saja. Yang kedua adalah alif. Itu nak bagi ayat mudah dia lah. Alif. Jadi tanda bagi nasab pada satu tempat saja, iaitu apa? Al asma' khamsah. Apa itu asma' khamsah? Kalau kita perasan, kalau kita tengok balik al asma' khamsah dalam bab rafa' ialah apa? 5. Kata nama yang 5. Abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu. Abu, akhu, hamu, fu dengan dhu. Dibaca dengan waw. Di sini kita boleh baca, kita kalau bila dia nak dinasabkan, maka kita akan baca dia dengan fathah. Dengan fathah. Astagfirullahaladzim. Dengan alif. Astagfirullahaladzim. Dengan alif. Misal kita bagi. Kita ambil misal yang senang-senang. Saya tulis dulu. Asma'ul khamsah adalah akhu,
abu, hamu, fu, dan zu. Kalau asalnya dibaca dengan waw. Tapi bila masa bertukar, dia akan dibaca dengan alif. Macam mana? Akha, abang, hama, fa, za. Nampak? Dibaca dengan alif. Apa? Asma'ul khamsah mansub. Mansub. Wa alamatu nasbihi alif. Alif. Apa? Kenapa alif? Niyabatan 'anil fathah. Ganti daripada fathah. Gitu. Contoh kita kalau kita nak sebut ayat dia adalah ra'aitu. Ini contoh misal. Ra'aitu, aku telah melihat abaka. Atau ra'aitu Aba Bakrin. Apa itu Aba Bakrin? Abu Bakar, orang yang bernama Abu Bakar. Kita sebut Abu Bakar, tapi ketika dinasabkan maka kita baca dengan alif. Aba Bakrin. Nampak itu? Baik, itu tanda yang kedua. Yang seterusnya adalah kasrah. Kata ngarang wa ammal itu apa? Nahwu. Belum habis ke ayat tu. Nahwu. Ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha zalika, dan apa yang seumpama itu, seperti ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa ra'aitu dha malin wa ra'aitu faka. Itu fa maknanya mulut. Fa maknanya ialah mulut. Dah bagi tahu dah, sepatutnya saya tak perlu ulang. Bila masa orang tu dia biasa ikut pengajian daripada awal, maka dia perlu ingat benda ni. Dia murajaah dan diingat perkataan-perkataan yang telah kita sebutkan berlalu. Itu sebab tak perlu kita ulang balik maknanya, sebab sepatutnya macam tu. Kerana sepatutnya kita dah bagi tahu makna gitu. Baik, seterusnya kita ambil tanda yang ketiga, kasrah. Kata pengarang wa ammal kasratu, dan adapun kasrah. Amma maknanya adapun Kalau imma dengan kasrah alif, imma sama ada. Gitu. Maknanya gitu. Jadi wa amma maknanya adapun. Dan adapun al-kasrah, kasrah itu yang berbaris kasrah lah, yang berharakat kasrah. Fatakunu alamatan, maka menjadi tanda lin nasbi, bagi nasab, fi jam'il muannatsis salim. Pada mana dia jadi tanda nasab? Pada jamak muannas salim. Apa jamak muannas salim? Jamak kata yang banyak. Muannas yang menunjukkan kepada perempuan yang salim. Jadi apa contoh dia? Contoh dia kita panggil muslimat. Itu je. Muslimat itu apa? Muslimat itu menunjukkan kepada perempuan yang ramai, muslimat. Kalau seorang perempuan kita panggil muslimah. Ramai kita panggil muslimat. Ini contoh, kita bagi contoh yang mudah-mudah supaya faham. Baik, contohnya kita bagi ayat. Ra'aitu, aku telah melihat. Ra'aitu al-muslimat. Mat nak baca apa? Muslimati. Nanti orang tanya kita kenapa dia baca dengan T. Al-muslimat. Kita apa? Kita kata apa? Apa Allahumma salli sallim. Dah cakap macam mana, lupa dah. Kita kata muslimat maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Apa dia punya hukum dia? Mansub. Mansub. Apa tanda mansub dia? Tanda mansub dia adalah kasrah.
Gitu kita sebut gitu. Kalau nak sebut niabatan semua tu tak ada masalah, boleh sebut, tapi ini saya tak nak masuk pada benda tu lagi. Sebut je macam tu. Apa? Maf'ulun bih. Sebab apa? Fa'il maf'ulun bih. Nanti kita akan ngaji selepas ni. Maf'ulun bih mansub. Mansub apa? Bil kasrah. Tanda mansub dia adalah kasrah. Gitu. Faham ya? Kalau tak faham tak ada masalah, boleh tanya dekat grup nanti insya-Allah. Ataupun macam biasa, bagi yang tak ada dalam grup kita, boleh, saya dah biasa selalu bagi tahu nombor saya yang tahun 2020 ni, tak tukar lagi, alhamdulillah, nombor sekian. Jadi boleh ambil nombor saya dan chat saya apa-apa. Baik. Seterusnya, yang tanda yang keempat. Apa tanda keempat? Ya, huruf ya. Wa ammal ya'u, dan adapun ya itu, fatakunu alamatan, maka menjadilah tanda. Ya itu menjadi tanda lin nasbi, bagi nasab itu, fit tathniyati wal jam'i, pada tathniyah. Baik, tanda yang keempat. Pada mana? Yang pertama fi at-tathniyah. Apa itu at-tathniyah? Musanna. Itu makna dia. Apa itu musanna? Kata yang menunjuk kata dua benda. Gitu. Dua perkara. Gitu. Dua orang. Macam tu. Yang kedua tanda apa? Wal jam'i. Yang bawah ialah jamak. Apa jamak kita sebut tadi? Yang menunjukkan kata ramai. Orang tu ramai. Gitu maknanya. Lalu kita tengok dia kata, baik, kita pun bagi misal kata dua. Contohnya apa? Ra'aitu. Kita pun ra'aitu juga. Nak bagi misal yang mudah-mudah. Ra'aitu. Ar-rajulain. Lalu ar-rajulain. Lalu tanya kita, kenapa baca ar-rajulain? Kerana ar-rajulain ialah maf'ulun bih. Bila maf'ulun bih, bukankah maf'ulun bih dengan fathah? Tak, maf'ulun bih ni maf'ulun bih bil ya. Mana tanda dia itu? Di sini ni. Ni ya ni. Itu tanda dia. Lepas tu ini nun ni kenapa pula kat sini? Maka dia jawab, nun ni adalah nun iwad. Nun ni ganti. Ganti macam mana pula dah? Anit tanwin. Ini kita panggil dalam perbahasan tanwin iwad. Tanwin iwad. Itu nanti kita akan ngaji dalam syarah Jurumiyah yang ada dalam kitab Allahumma salli salim. Kitab guru saya iaitu kitab Az-Zubdatun Naqiyah. Az-Zubdah An-Naqiyah fi syarhi Al-Ajrumiyah. Fi syarhil Jurumiyah. Gitu. Nun iwad namanya. Bulah at-tanwin. Nun iwad anit-tanwin. Jadi mudah kata poin yang kita nak ambil itu adalah pada ya ni. Faham? Nampak tak itu? Jadi kata nama yang menunjuk kata dua, maka dibaca dia dengan ya. Kalau kita nak nasab dia, maka kita baca dia dengan ya. Kalau kita nak nasab dia, kita baca dia dengan ya. Lalu seterusnya, dan jamak, wal jamak itu kata menunjuk kata ramai. Kata menunjuk kata ramai. Contohnya, ra'aitu al-muslimin. Muslimin. Apa beza ar-rajulain? Ar-rajulain, kalau kata dua, sebelum dia fathah, ya sukun. Setelah dia nun kasrah. Kalau jamak, mim dia kasrah, ya sukun, dan nun dia fathah. Dia macam dia putar macam tu. Ini beza dia dah. Jadi nak baca tu ada beza dia. Kalau yang musanna dia baca dengan rajulain, gitu. Muslimain, gitu. Main, gitu.
Kalau yang jamak muslimin, kita baca gitu. Ya, jadi jangan salah. Contoh ayat kita bagi, tadi kita bagi apa? Ra'aitu muslimina. Jadi kita baca muslimina maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Ini jangan kita dengar bubuh lagi niabatan anin al-fathah li'annahu, dah santai-santai aja. Gitu. Difaham macam tu. Kerana apa? Bila masa kita sudah faham 5 tanda yang kat atas tu, kita ingat 5 tanda yang kat atas tu, jadi kita tak perlu perbahaskan pun. Dan yang seterusnya, wa amma hadfun nun, dan adapun hazaf nun. Apa itu hazaf nun? Padam nun di akhir tu. Fatakunu alamatan, maka menjadilah hazaf nun itu satu alamat lin nasbi, bagi nasab, fil af'al al-khamsah. Al-af'al al-khamsah. Ini tanda yang kelima lah ya. Tanda hazaf nun. Hazaf nun tu apa? Buang nun. Buang nun ke akhir tu. Pada af'al khamsah, fil af'al khamsah, pada kata kerja yang 5. Jadi kalau kita perasan, kalau kita buka balik dekat tanda rafa' tu, kita akan jumpa benda ni. Kita akan jumpa. Iaitu apa? Wa amman nunu. Kalau kita tengok yang rafa' minggu lepas, wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tathniyah aw dhamiru jama' aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Itu semua menunjukkan kepada kata kerja yang 5. Apa kata kerja yang 5? Baik. Tu bawah sikit. Saya nak fokus pada situ. Kerja yang 5 seperti yang pertama. Saya akan tulis dulu pada af'al khamsah. Kata kerja yang pertama, yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'ali. Lalu bila jadi gini, dia akan berubah. Bila ini semua alamat asal dia ni. Lalu bila nak berubah, dia akan jadi apa? Ini nak nasab kan, dia akan jadi apa? Dia akan jadi yaf ali. Maaf. Keliru sikit. Yaf ala. Ini taf ala. Yang ni yaf'alu. Ni taf'alu. Yang akhirnya adalah taf'ali. Macam mana boleh macam tu? Barangkali masuk apa-apa kata sebelum dia tu, kata-kata yang mana menjadikan dia tu sebagai nasab. Seperti di antara kita panggil, kita ambil lah perkataan lan. Kita ambil contoh lan ya. Kita ambil contoh lan. Lan. Apa makna lan? Nampak tak nampak?
Lan. Apa makna lan? Lan ni maknanya adalah tak akan. Baik, kita berikan setiap misal. Lan, tak akan. Lan yaf'ala. Takkan dia buat. Takkan mereka berdua buat. Lan, yang seterusnya. Lan taf'ala. Takkan kamu berdua buat. Kamu berdua takkan buat benda tu, maksudnya itu. Yang ketiga, lan yaf'alu. Mereka takkan buat. Mereka takkan melakukan. Yang keempat, lan juga. Lan taf'alu. Yang akhir, lan juga. Lan taf'ali. Kamu perempuan takkan buat. Gitu. Contoh kita beritahu, anti lan ta'kuli. Kamu budak perempuan takkan makan. Takkan. Lan tu huruf nasab. Jadi lan taf'ali lan tashrabi. Gitu. Jadi apa? Ini yaf'ala taf'ala menunjukkan kepada dhamir huma. Yaf'alu taf'alu menunjuk kepada dhamir ini hum, ini antum. Antum. Ini huma, ini apa? Antuma. Yang akhirnya ini hiya taf'al ini menunjuk kepada dhamir hiya. Ini dia gambaran yang untuk hari inilah kita boleh bagi ini. Jadi dipahami baik-baik. Gitu. Allati raf'uha bithabatin nun. Yang mana rafa'nya, asalnya rafa'nya tu kalau kita nak baca rafa', kita baca dengan thubutin nun. Misal apa? Kalau kita tengok pada misal yang lepas, contohlah kita panggil yaf'alani ataupun taf'alani, maka kita kata apa? Allahumma salli sallim marfu'ah. Apa? Ini fi'il mudhari' marfu'. Marfu' apa? Bithubutin nun. Bithubut nun. Itu sebab nun dengan adanya nun. Jadi kalau orang tanya kita, kenapa hang baca dengan lan taf'ala, lan yaf'ala, mana pergi nun dia? Kerana asal ada nun. Kalau ikut saraf ada nun. Kita baca, aku baca dia dengan hazaf nun. Kenapa hang hazaf nun? Kerana ia mansub. Tanda dan di antara tanda mansubnya kepada kalimah ini adalah dia hazafkan nun. Itu dibuang nun tadi tu. Dibuang nun nampak? Kalau kita tengok ni nun asal. Dia berubah jadi macam ni. Faham ke itu? Baik. Saya kira cukup sampai ke sini. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk dalam perbahasan yang seterusnya, iaitu Lail Khafti. Dan kalau rezeki kita akan terus masuk yang lain-lain juga insyaAllah. Baik, untuk itu saya mohon untuk diri kita sebagai kafarah. Moga-moga dimudahkan segala urusan Amin Rabbal Alamin. Dan jika tak faham, ahli grup boleh cek saya dan tanya. Okey. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.